Selangor sekarang ni ada JAIS masih mengamalkan cara online, nikah online. Hai, Assalamualaikum semua. I'm Dini Zaini and you're watching my channel. Okay, so untuk video kali ni Dini nak share dekat korang sedikit tentang prosedur ataupun perjalanan dan pengalaman Dini untuk buat permohonan kahwin under JAIS waktu PKP. Okay, so sebelum tu Dini nak cerita sebenarnya Dini, cadangan mulanya Dini bertunang pada 21 bulan Mac 2020. Tapi majlis pertunangan tersebut terpaksa ditangguhkan ataupun ikutkan cancel terus lah. So kita orang unofficially je lah tunang. Itu pun sebab PKP dah dilaksanakan. Kemudian terus proceed pada rancangan untuk menikah, iaitu pada rancangan asal 6 Jun 2020. Terpaksa juga ditunda sebab kita orang tak buat apa-apa lagi documentation that time. Untuk nak buat permohonan kahwin, macam sebelum PKP juga, kita perlukan HIV test, buat HIV test. Dan Alhamdulillah, Dini sempat buat HIV test sebelum PKP bermula, time Februari lepas. So, cuma pasangan Dini je yang tak sempat nak buat HIV test. And then, bila dah masuk PKP, memang tak boleh nak buat apa, clueless. Memang tak boleh nak berjalan langsung segala rancangan yang dah dibuat. Jadi bulan 4 memang tak ada harapan, dan masuk bulan 5 COVID dah makin slow down, and then pejabat kerajaan pun dah start buka sikit-sikit, and JAIS pun sendiri dah keluarkan SOP baru, iaitu kalau nak buat permohonan kebenaran perkahwinan, kena set appointment untuk hantar borang melalui telefon. Termasuk juga klinik kerajaan dah start buka untuk buat HIV test. And sebabkan pasangan Dini ni dia duduk dekat daerah Hulu Langat, jadi waktu dah start jabatan kerajaan dah start buka, call lah dekat klinik kerajaan dekat area daerah Hulu Langat tu. And tak semua pun klinik yang terima untuk buat HIV test that time. Ada satu je dalam banyak klinik kerajaan dekat situ, satu je yang terima. And pendek cerita, Alhamdulillah dia dah settle bulan 5 hari tu, awal bulan 5 untuk HIV test. And then sekarang waktu untuk kita orang fokus pada buat permohonan kebenaran kahwin ni under JAIS. Okay, so untuk sebelum mula-mula sekali nak buat permohonan kebenaran ni, kita kena daftar dekat laman web JAIS, daftar dekat ncr.jais.gov.my. Kat situ kita kena isilah borang maklumat diri, semuanya atas talian, maklumat diri, pasangan, tarikh nikah, tempat nikah dan sebagainya. Kalau perempuan, kita ada 2 borang, iaitu borang 2C dengan borang 2D. Borang yang tadi tu, yang maklumat diri semua tu, borang 2C. Satu borang nama dia borang 2D. Jadi borang 2D ni kita panggil borang wali lah, ataupun borang wakalah wali. Borang wali ni yang nak menentukan sama ada siapa wali kita. Kalau ayah kita, tulislah nama ayah. Kalau wakalah wali, itu ayah berikan wakil kepada sesiapa untuk akad nikah anak perempuannya. Okay, untuk lelaki, sebabkan lelaki kalau lelaki yang akan nikah di daerah yang lain, jadi lelaki kena buat 2 salinan. 2 salinan ni waktu PKP tau Dini cerita ni. Mungkin lain sedikit daripada waktu sebelum PKP ataupun prosedur yang asal. Okay, untuk lelaki, kena print out 2 salinan. Borang tadi tu dia satu borang je, 2C. And then perlu salinan kad pengenalan pemohon, 2 salinan kad pengenalan saksi 1 dengan saksi 2. Setiap satu tu kena ada 2 salinan. Kemudian salinan HIV test, salinan sijil khusus prakahwin. And then bawa sekali sijil khusus prakahwin dengan sijil original, surat original HIV test. Waktu Dini punya tunang tu, dia call, memang ya Allah, memang susah gila nak call time tu sebab SOP baru. Jadi ramai orang pengantin ramai yang tertangguh untuk buat permohonan kahwin. Jadi that time memang line JAIS sentiasa sesak, tak kisahlah dekat area daerah mana pun, dekat Jabatan Agama Islam daerah mana pun, memang sesak gila.
So kita on call, tak angkat. Akhirnya Alhamdulillah dapat tembus talian. And then that time waktu call tu pada minggu terakhir bulan, minggu terakhir sebelum raya. Jadi time tu dalam 20 Mei macam tu lah. And then bila dah call, dah check semua, okay borang semua ada. Okay, dia set appointment untuk hantar borang. Appointment untuk hantar borang tau ni pada 10 Jun. 10 Jun baru boleh datang dekat Pejabat Agama Daerah Hulu Langat untuk hantar borang lelaki. So tunggulah 2 minggu. Okay, bila dah 10 Jun tu, pasangan ini pun pergilah hantar borang dekat pejabat daerah dia. Alhamdulillah that time memang tak ada orang. Pukul 9 dia datang. And then check Alhamdulillah semuanya settle. Dan pada hari yang sama juga dia datang Sungai Buloh untuk hantar borang dia kepada Dini. Waktu 10 Jun tu juga JAIZ keluarkan SOP baru, iaitu kalau nak set appointment, tak perlu dah call. Jangan call sebab line JAIZ sangat sesak. Jadi diorang adakan satu sistem QR code dekat internet, dekat FB diorang. Dini star tau FB diorang, so that Dini dapat tahu latest update diorang. Update JAIZ lah maksud Dini. Siapa yang nak set appointment kena scan dekat QR code ikut daerah masing-masing. Dan pada hari tu juga Dini buat. Dan dia isilah nama, nombor telefon and urusan yang kita nak buat. Nanti dalam masa 3 hari JAIZ akan call kita untuk set appointment. Bila dah dapat borang lelaki, then kita proceed borang kita tadi. Okay, kalau untuk perempuan, sebabkan perempuan akan nikah dekat satu daerah yang sama. Jadi dia hanya perlukan satu je salinan. Ada satu salinan borang 2C, satu salinan borang 2D, kemudian satu salinan IC pemohon, satu salinan IC wali, dan satu salinan 2 orang saksi. Satu salinan untuk perempuan kena ada satu salinan sijil nikah mak ayah, satu salinan sijil khusus prakahwin, dan satu salinan HIV test. Bawa sekali original sijil kahwin dengan HIV test. Okay, tu je. 14 hari bulan, hari Ahad, JAIZ keluarkan satu notis baru dalam FB dia. Dia kata kaunter JAIZ dah sepenuhnya buka. Bila kaunter JAIZ dah sepenuhnya buka, semua orang boleh walk in. Jadi kalau siapa yang dah ada temu janji, diorang boleh datang dan diorang akan dapat first lane. Bila JAIZ dah keluarkan untuk notis tu, Dini pun macam determine lah. Hari esoknya 15 hari bulan, hari Isnin tu Dini terus datang ke JAIZ. Pukul 9 pagi Dini datang. Dini bawa ayah dan Dini bawa abang in case kalau diorang nak saksi. Bila dah sampai dekat JAIZ tu, masuk-masuk memang agak ramai lah. Sebelum masuk tu dia memang check suhu, and then kena scan sejahtera tu, dan dia akan bagi stiker. Lepas tu masuk, hantar segala documentation kita, salinan-salinan dokumen tu hantar dekat kaunter yang diorang sediakan. And then tunggulah. Memang ramai time tu pun diorang just buat dekat satu hall besar yang masuk je pintu JAIZ tu. Dekat hall bawah tu yang diorang buat. So tak payah nak pergi ke tingkat-tingkat atas. Tunggulah kat dalam tu. Pukul 9 Dini datang. And then pukul 10.30 baru nama Dini kena panggil. Dan bila nak 10.30 nama Dini kena panggil tu, bukannya panggil untuk urusan yang terus macam dah settle. 10.30 tu dia panggil just untuk nak check sama ada dokumen kita tu dah lengkap ke belum. So, cuba bayangkan kalau kita dah tunggu 1.5 jam tu, tiba-tiba ada dokumen kita yang tak lengkap. Ada tau time Dini tunggu tu yang kebanyakannya orang miss adalah tanda tangan saksi. 2 orang saksi pada borang tu. Ramai yang tak tanda tangan yang tak tanda tangan siap-siap. Okay, untuk SOP PKP ni kita tak perlu bawa 2 saksi tu pun. So macam kesian lah juga dekat abang Dini tu, dia datang dan dia macam tak function langsung. So just turunkan tanda tangan saksi. Tak kisah siapa saksi pun, siapa pun lelaki yang umur 18 tahun ke atas. Dan saksi ni tak semestinya saksi yang sama untuk akad nikah nanti. Dia saksi untuk borang saja. So itulah yang ramai orang miss. Lepas tu okay, bila Dini punya nama dah panggil, Alhamdulillah semua maklumat Dini and documentation Dini semua dah lengkap. Kemudian disuruh tunggu lagi. Bila tunggu lagi untuk proses seterusnya untuk masuk ke kaunter dalam pula. Dan tunggulah 1 jam. Pukul 11.30 baru nama Dini kena panggil. Dan masuklah kat dalam dia, kaunter kat belah dalam tu. Barulah dia proses pada pembayaran RM10. And then dia bagi tahu yang Selangor sekarang ni ada JAIZ masih mengamalkan cara online, nikah online. Iaitu nikah online ni bukannya maksudnya lelaki perempuan asing. Maksudnya nikah online dekat JAIZ ni maksudnya
pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali dengan saksi semua berada dalam satu majlis yang sama. Tapi pegawai JAIZ yang akan memantau majlis akad nikah tu dilaksanakan mengikut syarat atau tidak melalui online. Jadi kita kena sediakanlah laptop nanti untuk pegawai JAIZ tu untuk buat khutbah kahwin. Kemudian adalah ucapan-ucapan dan semuanya lah yang akan dihandle oleh pihak JAIZ. Itu pun JAIZ pesan seminggu sebelum tarikh kahwin yang kita tulis kat atas borang tu, diorang akan call kita. Jadi sama ada diorang akan call kita, sama ada kita akan kahwin secara online ataupun secara berdepan, iaitu pegawai agama Islam ataupun penolong daftar nikah Korea masing-masing datang untuk akad nikah macam biasa, ataupun panggil ke pejabat agama Islam untuk akad nikah dekat pejabat. Ini adalah tanya, in case kalau dalam masa seminggu sebelum tu still tak dapat call daripada JAIZ, apa nak buat? Dan dia bagi nombor telefon. Okey, untuk nombor telefon ni dia tak boleh nak bagi dekat sini. Sebab kita takut kan nanti kan manalah tahu pegawai tu dah berubah ke apa benda semua. Sebab ni nombor telefon personal. Jadi untuk korang yang dah buat permohonan kahwin and mungkin nak kahwin hujung minggu ni tapi still tak dapat apa-apa call daripada JAIZ untuk confirmkan sama ada nikah online ataupun tidak, korang boleh terus call JAIZ and bagi tahulah masalah korang ni macam mana. Okey, jadi untuk pasangan yang nak kahwin pada bulan 6 ni juga memang agak pack sangat jadah JAIZ. Jadi masa dan tarikh yang kita tulis dekat dalam borang tu mungkin akan berubah. Jadi apa-apa pun memang kena tunggu JAIZ call untuk confirmkan kita punya majlis bila. Tapi kalau macam Dini punya tarikh insya-Allah pada awal bulan Julai. Jadi buat kata pegawai tu, dia kata kalau bulan Julai ni still okey lagi, tak sesak lagi. Kalau yang sesak tu macam hujung minggu ni dalam 20 ke 21 Jun ni. Okay, so yang ni adalah pesanan ikhlas daripada Dini buat pasangan-pasangan pengantin yang nak kahwin pada bulan September dan ke atas ataupun lambat lagi lah. Rasanya boleh mohon untuk tangguhkan dulu buat permohonan kebenaran kahwin ni. Sebab apa kata kita bagi peluang untuk pasangan-pasangan yang terpaksa menundakan majlis diorang pada bulan lepas ataupun bulan Jun ni ataupun bulan Julai ni, bagi diorang settlekan dulu and bagi peluang untuk pegawai di JAIZ tu sendiri buat kerja dengan lebih teratur. Jadi yang mana yang nak kahwin bulan Ogos ke bulan September ke, tunggu dulu, sabar dulu. Kalau bulan Ogos tu mungkin boleh start mohon bulan Julai ke ataupun awal bulan Julai ke macam mana. Sebab apa, waktu sekarang ni kita kalau macam personally Dini rasa JAIZ takkan marah kalau kita buat mohon lambat pun. Tapi tak adalah macam minggu depan kau nak kahwin baru nak mohon kan. Sebab diorang pun sendiri banyak permohonan kahwin yang untuk kahwin dalam masa terdekat ni yang belum diorang selesaikan. Jadi apa kata kita bertolak ansur, kita lambatkan sikit, kita settlekan yang lain dulu. InsyaAllah semoga perjalanan perkahwinan kita dipermudahkan. And then itu sajalah video untuk kali ni. Dini harap video ni memberi manfaat kepada orang di luar sana. Kalau korang rasa nak tanya apa-apa dekat dalam berkaitan dengan ni, ada JAIZ ya. Kalau negara-negara lain tu Dini tak sure. Bolehlah try komen dekat bawah ni. Kalau Dini boleh jawab, bolehlah Dini jawab. Okay. Ada satu pesanan, kalau nak pergi ke JAIZ tu tolong pergi awal ya. Sebab pukul 10 macam tu, hari tu Dini tunggu kat sana pukul 10 macam tu, orang dah beratur panjang gila. So datanglah awal, sarapan siap-siap. Okay, lagi apa lagi nak cakap? Tu je kot. Okay, so selamat pengantin baru semua. Bye.